Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesihatan dan keamanan untuk kita mempelajar ilmu agama ini walaupun berada di atas talian di online. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan moga Allah Subhanahu wa taala teruskan memberikan rahmat kepada kita, mengangkat ujian-ujian yang melanda kita ini insya-Allah dengan secepat mungkin. Semoga kita sama-sama dapat bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadat bersama insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, insya-Allah pada sesi kali ini kita akan selalunya membincangkan tentang isu fikih contemporary, isu fikih semasa. Sebelum kita nak bincangkan tentang isu fikih semasa yang akan kita kupaskan pada hari ini, ingin saya sama-sama kita imbas kembali apa yang telah kita kongsikan pada awal tahun ini insya-Allah. Kita telah membincangkan sedikit sebanyak tentang keperluan kita kepada fikih isu-isu semasa. Apakah terdapat istilah isu fikih semasa, dan kemudian kita juga telah membincangkan disebabkan adanya perubahan zaman, keadaan, tempat, pola kehidupan dan sebagainya, menyebabkan perlu kepada fikih zaman sekarang, isu sekarang. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat seorang tokoh ulama yang bernama Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah mengatakan, dalam nak mengupaskan isu-isu yang baru isu-isu yang baru sahaja keluar, yang belum lagi dibahaskan pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah dibahaskan pada zaman para tabi'in, pada zaman para sahabat, pada zaman khulafa ar-rasyidin, dan juga pada zaman-zaman yang terdahulu, ulama-ulama fikih yang terdahulu. Belum lagi terdapat perbahasan tentang perkara tersebut. Tetapi apabila kita lihat, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, isu-isu tersebut yang baru sahaja keluar ini perlu kepada perbincangan, perlu kepada pengupasan dari sudut fikir. Justru itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, dalam kita berhadapan dengan isu-isu baru ini, ada beberapa cara untuk kita menanganinya. Antaranya ialah dengan cara yang disebutkan al-intiqai, iaitu cara pemilihan. Apa maksud pemilihan? Kita lihat apakah pandangan-pandangan ulama yang pernah membincangkan terhadap perkara tersebut. Mungkin baginda Rasulullah tak pernah bersabda tentang perkara tersebut, ataupun mungkin para sahabat tak pernah membincangkan tentang isu tersebut, mungkin para tabi'in tak pernah membincangkan isu tersebut. Kita cuba lihat kepada seluruh khazanah ilmu fikir yang ada, apakah terdapat sebahagian pandangan-pandangan ulama yang ada membahaskan sedikit sebanyak tentang isu yang dibincangkan, ataupun tidak membincangkan isu yang ada di tangan kita, tetapi memberikan sedikit sumbangan terhadap penyelesaian untuk mendapatkan isu kepada sumbangan kita. Ini yang dimaksudkan oleh cara yang pertama, iaitu yang dinamakan sebagai cara intiqai, iaitu kita keluarkan pandangan-pandangan yang rajih, yang kuat. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ada pun pula cara yang kedua dalam berhadapan dengan isu-isu semasa ini, iaitu dengan kita menggunakan cara yang dinamakan sebagai ijtihadi ataupun ijtihad ibda'i. Kita membuatkan satu ijtihad, satu usaha untuk memahami isu tersebut, satu usaha untuk meletakkan hukum terhadap isu tersebut, ataupun isu yang baru tersebut, dengan melalui pengijtihadan yang baru, dengan kita melihat dan kita mengupaskan, dengan kita membincangkan ayat-ayat Al-Quran daripada lensa yang baru, tanpa kita melihat kepada fikih yang terdahulu. Ini yang dimaksudkan oleh al-fiqhul ataupun al-ijtihad
al-ibda'i. Kita mengeluarkan hukum yang belum pernah disebutkan oleh ulama-ulama sebelum ini. Mungkin kalau kita tengok, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sebagai contoh untuk mendekatkan pemahaman kita terhadap apa yang kita nak bincangkan ini, saya kasih contoh. Contohnya ialah apabila seseorang itu memakan sesuatu makanan pada zaman terdahulu, apabila mereka hendak memakan satu pemakanan, mereka harus berusaha. Okay. Mereka harus menyembelihnya, mereka harus menangkapnya dan sebagainya. Kalau binatang tu binatang ternakan. Okay. Di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, atau binatang haiwan yang boleh kita makan. Tetapi kalau di sini dengan peredaran masa, peredaran zaman dan sebagainya, adakah boleh kita memakan makanan daging daripada daging yang dah diklon, ataupun daging yang dinamakan sebagai future meat, cultured meat dan sebagainya? Boleh ke tidak? Dengan melalui proses pengklonan, bolehkah kita makan daging tersebut? Isu ini pertama kita tahu dia tidak dibincangkan pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia tidak dibincangkan oleh mazhab ulama-ulama kita yang terdahulu. Jadi justru itu kita perlu kepada ijtihad yang baru. Ini yang dinamakan sebagai ijtihad al-ibda'i. Kita mulakan mengeluarkan dan juga memahamkan ayat-ayat Al-Quran daripada sudut yang baru. Ada pun pula tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, fikih yang kita kenali sebagai yang dimaksudkan oleh fiqh ataupun ijtihad al-intiqai, iaitu kita keluarkan pandangan-pandangan yang kuat dalam permasalahan tersebut. Kita harus melihat kepada kemaslahatan suatu isu. Saya kasih contoh. Okay. Kalaulah katakan pada zaman dahulu secara terang-terangan kita tahu bahawasanya menyerupai antara lelaki dengan wanita itu tidak dibolehkan. Okay. Penyerupaan seorang lelaki kepada wanita, maknanya lelaki itu jadi seperti wanita, tidak dibolehkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apakah dibolehkan kalaulah katakan perkara tersebut pada zaman dulu memang disinonimkan dengan wanita? Contohnya kain bercorak ataupun kain yang berwarna-warna yang memang selalunya wanita gunakan. Tetapi dengan adanya perubahan zaman, sekarang ni kita dapat nampak ada orang lelaki menggunakan pakaian yang ditukarkan bentuknya kepada bentuk lelaki, tetapi mempunyai aspek-aspek warna seperti warna wanita. Adakah dibolehkan pada ketika itu? Contoh yang lebih dekat ialah seperti kain batik. Kalaulah katakan kita tengok kain batik, memanglah orang-orang yang zaman terdahulu melihat kain batik ni selalunya, kalau katakan orang-orang negeri Arab berbeza dengan cara orang kita melihat sesuatu kaedah, sesuatu hukum. Orang Arab melihat kain batik ni disinonimkan dengan wanita, tetapi beza dengan keadaan kita. Ini yang dimaksudkan oleh intiqai. Kita keluarkan pandangan-pandangan ulama yang menyesuaikan kepada keadaan zaman tersebut. Nah tuan-tuan, ini yang dimaksudkan oleh fikih contemporary, fikih isu-isu semasa yang belum pernah dibincangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disebutkan tentang pengharaman secara jelas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat tentang isu-isu semasa ini, ada dua cara yang telah saya kongsikan ini, iaitu cara yang pertama dengan intiqai, kita keluarkan semua pandangan-pandangan ulama, mana yang paling kuat yang dapat kita keluarkan berdasarkan kepada keperluan semasa yang ada pada ketika itu. Dan kemudian dengan cara yang kedua, iaitu ijtihad al-ibda'i, iaitu permulaan ijtihad yang baru, kepada isu-isu fikih kontemporari ini. Justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita dapat nampak dengan adanya perubahan yang luar biasa dalam keadaan kehidupan kita, keadaan ekonomi kita, keadaan kekeluargaan kita dan sebagainya, menyebabkan beberapa keadaan-keadaan perlu kepada isu-isu semasa, perbincangan-perbincangan semasa. Perlu diingatkan juga bahawasanya fikih yang dimaksudkan oleh fikih isu-isu semasa ini bukanlah bermakna kita merubahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita melihat agama Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dengan sebaik mungkin berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang ada sekarang ini. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian,
Justru itu pada minggu-minggu lepas kita dah bincangkan tentang keperluan kita kepada fikih contemporary. Kita pun dah bincangkan juga tentang apakah fikih contemporary ni, apakah sudut yang telah dibincangkan oleh fikih contemporary ini. Kita dapat nampak dia ada membincangkan dari sudut ekonomi, dari sudut perubatan, dari sudut politik, dari sudut bermacam-macam sudut, pemakanan, pemakaian, pola kehidupan, hatta kekeluargaan. Di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, antara isu yang telah kita kongsikan pada minggu-minggu yang lepas, kita dah bincangkan tentang cultured meat. Kita pun dah cultured meat tu adalah bagaimana kita boleh makan makanan klon ataupun daging yang diklonkan, adakah dibolehkan ataupun tidak, dan kenapa perlu kepada ada daging klon ini ataupun cultured meat ini. Itu adalah antara satu perbahasan yang telah kita bincangkan pada minggu-minggu lepas bermula daripada awal tahun ini. Dan kemudian kita pun ada bincangkan sedikit sebanyak tentang sunat bagi orang wanita, apakah hukumnya, dan kemudian apakah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan sunat wanita tersebut. Adakah ia sebahagian daripada agama, ataupun adakah ia bukan daripada agama, ataupun adakah dia daripada adat dan sebagainya. Itu telah kita bincangkan bersama. Antara isu lain yang sebelum masjid ditutupkan, iaitu pada 12 Mac, kita ada bincangkan sedikit sebanyak tentang DNA. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, penemuan DNA dan juga pengubahsuaian DNA ini memberikan laluan yang luas kepada bidang teknologi perubatan, sehingga kan terjadinya bermacam-macam jenis isu ataupun bermacam-macam isu yang keluar daripada hasil pemahaman kita terhadap DNA tersebut. Antaranya ialah kalaulah katakan doktor tersebut dapat melihat janin bayi tersebut dan dapat melihatkan dengan kadar apa yang berlaku pada janin tersebut, adakah janin tersebut ini akan selamat dilahirkan. Dengan penemuan teknologi yang sekarang ini yang begitu semakin canggih, apakah peranan kita ataupun apakah yang perlu kita lakukan kalau doktor yang pakar, doktor yang boleh dipercayai, datang daripada authority yang dipercayai, mengatakan bahawasanya bayi tersebut yang akan lahir adalah bayi yang cacat ataupun bayi yang mempunyai komplikasi-komplikasi tertentu. Kita doa moga Allah SWT selamatkan anak-anak kita daripada komplikasi-komplikasi tersebut. Namun isu ini tetap ada di kalangan masyarakat kita. Doktor boleh memberikan sedikit sebanyak berdasarkan kepada penemuan teknologi, boleh mengatakan bahawasanya bayi ini boleh sakit dan sebagainya. Apakah kita hukum menggugurkan bayi pada ketika itu, dibolehkan ataupun tidak? Dan kita telah bincangkan juga isu tersebut. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan sedikit sebanyak tentang isu yang berlegar di benak, mungkin berlegar di benak pemikiran kita, iaitu isu yang ada kaitan dengan solat Jumaat pada waktu wabak ini. Kita akan membincangkan insya-Allah pada segmen bulan ini, pada bulan April, kita akan membincangkan tentang apakah hukum solat Jumaat. InsyaAllah. Jadi hari ini kita akan bincangkan isu solat Jumaat dari sudut isu semasa, dari sudut bahagian pertama lah. Bahagian pertama tentang solat Jumaat, isu-isu semasa tentang wabak penularan COVID ini. Jadi yang pertama kita akan bincangkan tentang hukum. Apakah itu hukum solat Jumaat pada ketika ini? Adakah kita termasuk di antara golongan orang yang Rasulullah SAW memberikan ancaman, barang siapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali ataupun solat Jumaat 3 kali berturut-turut dalam beberapa riwayat yang lain, taba'allahu biha qalbu, Allah Ta'ala akan tutupkan hatinya dan sebagainya. Adakah itu dimaksudkan? Adakah kita termasuk daripada golongan tersebut? Ini adalah antara kita akan bincangkan bersama. Kemudian perkara yang kedua yang akan kita bincangkan bersama tentang isu solat Jumaat ini, bagaimana kalau katakan kita tetap solat Jumaat, soft kita dijarak-jarakkan 1 meter, 1 meter, 1 meter. Apakah itu dibolehkan? Sedangkan perkara ini tak pernah dilaksanakan pada zaman baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah bersabda, rapatkan bahu-bahu kita
Jadi bagaimana pula kalau katakan kita hendak solat jemaah, kalaulah dikatakan masjid dibuka, solat jemaah kemudian harus dipisah-pisahkan seperti ini, apakah dibolehkan? Ini antara isu-isu semasa yang akan kita bincangkan bersama. Kemudian perkara yang ketiga yang ada kaitan dengan solat Jumaat dan solat jemaah ketika penularan wabak ini adalah adakah dibolehkan untuk kita solat berjemaah ataupun solat berjemaah untuk solat Jumaat seramai 4 orang sahaja. Okey. 4 orang berada di satu tempat tetapi dilaksanakan solat Jumaat, dibolehkan ataupun tidak. Ini adalah poin yang ketiga yang akan kita bincangkan dalam masa 1 bulan ini insya-Allah. Kemudian poin yang keempat yang akan kita bincangkan bersama ialah adakah kita dibolehkan solat di belakang TV ataupun kita berimamkan imam yang ada di TV tersebut. Ini yang akan kita bincangkan juga bersama insya-Allah. Kemudian yang terakhir ialah apakah kalaulah dikatakan solat Jumaat ini perlukan ataupun disebabkan penularan wabak, disebabkan keadaan, disebabkan kesihatan dan sebagainya, boleh tak tidak solat Jumaat ini kita bukannya kita pendekkan sahaja, tetapi kita dibahagikan beberapa keadaan. Okay. Contohlah, dalam satu masa, dalam satu masjid kita solat Jumaat lebih daripada 4 kali ataupun lebih daripada 3 kali. Okay. Berdasarkan kepada kriteria-kriteria ahli perubatan yang telah diberikan. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, berkait juga dengan soalan kalaulah dikatakan perlu disolat sebanyak 3 kali, 4 kali, 5 kali dan sebagainya, adakah dibolehkan kita solat sebelum waktu zuhur dan sebagainya? Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang kita bincangkan bersama, isu-isu contemporary bersama insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita akan bincangkan dari sudut perkara yang pertama, iaitu tentang hukum solat Jumaat pada ketika keadaan COVID ini. Adakah tergugur hukum solat Jumaat tersebut? Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, terdapat beberapa hadis yang sahih daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang orang tersebut supaya dia tidak meninggalkan solat Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat Jumaat. Okay. Antaranya riwayat yang mengatakan mutatawalian ataupun barang siapa mantaraka Jumaat, barang siapa meninggalkan solat Jumaat, okey, 3 kali, thalatha mutawalian atau mutatawalian, 3 kali berturut-turut, maka Allah SWT akan tutupkan hati dia. Okey. Apa yang dimaksudkan oleh tutupkan hatinya? Beberapa ulama mengatakan ia adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Maknanya Allah Ta'ala dah tutupkan hatinya. Dalam beberapa riwayat, antaranya daripada Imam At-Tirmizi rahimahullah, mengatakan ataupun Rasulullah SAW pernah bersabda, hati kita ni diibaratkan pancaran cahaya. Bila kita buat silap ataupun kita buat dosa, maka terletaklah satu nokta hitam. Okay? Kalaulah dah banyak sangat kita buat dosa, hati tersebut akan dipenuhi dengan nokta hitam. Pada waktu itu tertutuplah hati tersebut daripada menerima kebenaran. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dari sudut psikologi dan dari sudut cara kita memahami keadaan seperti itu, mungkin kita dapat lihat pada pertama kali bila kita buat satu dosa, kita akan rasa gemetar, kita akan rasa takut, kita akan rasa serba salah. Tetapi bila kita dah mula rasa tak bersalah, kita cuba nak convincekan diri kita yang kita buat tu tak salah, kita buat tu tak salah, lama kelamaan dia jadi satu tabiat. Bila dia jadi satu tabiat, pada ketika itu susahlah untuk kita ubahkan tabiat tersebut, sampaikan kita rasa perkara yang salah tu adalah betul dan perkara yang betul tu adalah salah. Ini antara kajian-kajian saintis ataupun kajian-kajian ilmu nafs ataupun ilmu jiwa dah membincangkan tentang perkara ini. Baiklah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Bila kita lihat tentang isu solat Jumaat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang ni kalaulah katakan dia tinggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, dia akan ditutupkan hatinya daripada mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan,
Rasulullah SAW dalam kupasan isu yang pertama juga inilah hukum solat Jumaat, meninggalkan solat Jumaat. Kalaulah katakan kita meninggalkan solat Jumaat tersebut, Rasulullah pernah bersabda lain pula dalam hadis yang lain. Rasulullah bersabda tahawunan bihi ataupun tahawunan biha, iaitu secara barang siapa meninggalkan solat Jumaat kerana dia merendahkan solat Jumaat tersebut, kerana dia meremehkan syariat untuk solat Jumaat tersebut, maka Allah Ta'ala tutupkan hati mereka. Ini adalah hadis yang kedua yang sahih daripada baginda Rasulullah SAW, iaitu meremehkan satu perkara. Di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ingin saya ambil perhatian. Kadang-kala bila kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, Rasul tengah memberikan kita pemahaman yang berbeza daripada apa yang kita selalu faham. Contohlah, selalu kita faham apabila orang tu meninggalkan satu perkara, maknanya dia tak suka perkara tersebut. Tetapi bila Rasulullah SAW mengatakan barang siapa tinggalkan solat Jumaat kerana meremehkan keadaan tersebut, itu memberikan kita implikasi ataupun memberikan kita pemahaman yang baru, iaitu ada orang yang meninggalkan solat Jumaat bukan kerana nak meringankan solat Jumaat tersebut, kerana mereka nak solat Jumaat tersebut, tetapi keadaan tidak mengizinkan. Sebab itu kita dapat nampak dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda kalaulah katakan ada hujan, ada perasaan sakit ataupun perasaan takut dan sebagainya, menyebabkan kita tak dapat melaksanakan solat Jumaat, itu adalah antara uzur-uzur yang dibenarkan dalam agama. Jadi keuzuran-keuzuran yang dibenarkan oleh agama, apakah yang dimaksudkan oleh keuzuran-keuzuran yang dibenarkan agama? Sebelum kita bincangkan tentang keuzuran yang dibenarkan agama, tuan-tuan, ingin saya kembali balik pada topik yang tadi tu. Ada orang tinggalkan satu perkara tu disebabkan dia tak mampu untuk melaksanakan perkara tersebut, bukan kerana dia meremehkan perkara tersebut. Ini yang dimaksudkan oleh uzur syar'i. Jadi uzur syar'i ni, tuan-tuan, apabila kita nak buat satu perkara tapi kita tak dapat melaksanakan perkara tersebut disebabkan oleh perkara-perkara yang mendatang, dan perkara-perkara mendatang ini dapat diterima oleh agama. Maknanya boleh is valid lah, boleh dikatakan verified. Problem tu problem yang betul, bukannya problem yang bidik. Contohlah beberapa tokoh ulama, antaranya Dr. Wahab Az-Zuhaili, antaranya doktor-doktor yang lain, antaranya ulama kita sendiri, Ibn Qudamah sendiri ada membincangkan tentang uzur syar'i. Apakah yang dimaksudkan oleh uzur syar'i? Secara yang dapat kita mudah dan kita fahamkan ialah segala perkara yang ada kaitan dengan hujan. Hujan yang lebat. Kenapa pada zaman Rasulullah, bila orang nak membuatkan satu perkara, bila hujan yang lebat membuatkan mereka tak dapat melaksanakan solat tersebut. Disebabkan itulah mereka tak dapat solat Jumaat, disebabkan ada keadaan-keadaan yang mendatang ini, bukannya kerana mereka sengaja tak nak solat Jumaat. Ini dah termasuk dalam uzur yang dibolehkan syarak, diterima oleh syarak, diterima oleh agama. Antaranya uzur yang boleh diterimakan agama ialah apabila rasa ketakutan. Ketakutan ni apa? Mungkin keadaan peperangan, ataupun terjadinya wabak, ataupun terjadinya penyakit, ataupun terjadinya beberapa keadaan-keadaan yang tidak selamat. Okay. Ini yang menunjukkan tentang adanya keuzuran yang dibolehkan oleh agama kita. Justru itu, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat tentang keuzuran syarak ini, kita dapat nampak dia bertepatan dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alai. Barang siapa dalam keadaan darurat, ghaira baghin, bukannya dia sengaja nak melanggar keadaan ataupun melanggar agama tersebut, bukan juga dalam keadaan dia nak melawan agama tersebut ataupun nak menentang agama tersebut, pada ketika itu fala ithma 'alai, tiada dosa baginya. Saya nak kongsikan di sini beberapa hikmah yang dapat kita ambil faedah. Antaranya, yang pertama ialah apabila orang tersebut kadang-kadang dia membuatkan alasan, dia meletakkan diri dia dalam keadaan darurat. Okay. Contohlah, dia sengaja tak nak tidur satu malam. Okay. Dia sengaja tak nak tidur satu malam. Bila dia sengaja tak nak tidur satu malam, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian,
agak-agak dia akan dapat mampu solat subuh ataupun tidak. Ataupun dia sengaja tak tidur satu malam, dan kemudian 1 jam sebelum subuh ataupun setengah jam sebelum subuh baru dia tidur. Sengaja dia nak elakkan daripada solat subuh. Pada ketika itu, adakah dia dalam keadaan darurat ataupun tidak? Sudah pasti dia akan ditanggung dosanya. Samalah juga ya tuan-tuan yang dimulakan sekalian. Kalaulah katakan dia sengaja buatkan diri dia lapar, sampaikan dah nak sakit. Kenapa? Kerana nak rasa makanan ataupun makanan-makanan yang tidak halal. Ini pun dimaksudkan oleh meletakkan diri dalam keadaan darurat. Jadi kita dapat faham ayat Al-Quran bila mengatakan barang siapa dalam keadaan darurat ghaira baghin, bukannya dia sengaja nak melampaui batas tersebut, ataupun mungkin kerana dia dalam keadaan darurat dia makan makanan yang tidak dibolehkan, dalam keadaan dia lavish dalam makanan tersebut sebab dia melanggar batasan-batasan agama, pun dimaksudkan oleh orang tersebut dapat dosa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini adalah hikmah yang pertama. Ada orang meletakkan diri dalam keadaan darurat, kemudian sengaja dia untuk dalam keadaan darurat tersebut untuk melanggar perintah-perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hikmah yang kedua pula ialah ada orang dalam keadaan darurat tapi dia tak nak pun untuk berada dalam keadaan darurat tersebut, dan dia pun tak nak juga melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Mungkin ada di antara kita yang suka makan durian. Kita makan durian, kita suka makan durian. Cium durian je kita dah suka dah bau dia. Tetapi tuan-tuan yang dimulakan sekalian, mungkin disebabkan penyakitnya, mungkin disebabkan oleh keadaan dirinya, mungkin disebabkan oleh apa-apa pun lah yang menyebabkan walaupun hati dia suka nak makan durian, tapi dia tak dapat makan durian. Kenapa? Kerana dia tidak berkemampuan untuk makan durian. Ini yang dimaksudkan oleh uzur, keuzuran yang diterima. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita faham perkara tersebut, kita cuba applykan dalam keadaan memahami agama kita. Ini dinamakan sebagai taqribul mafahim, dengan melihatkan kepada contoh-contoh. Taqribul mafahim apa? Mendekatkan pemahaman kita melalui contoh-contoh yang ada. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat tentang keadaan yang dimaksudkan apabila solat Jumaat ini ditiadakan dan sebagainya, kita lihat dan kita tanya diri kita, adakah kita meninggalkan solat Jumaat ini kerana memang sangat-sangat kita rasa solat Jumaat ini kita meringankan dan kita meremehkan solat Jumaat ini? Adakah bila kita meninggalkan solat Jumaat ini kita rasa seakan-akan ini adalah satu peluang untuk aku tak melaksanakan solat Jumaat tersebut? Ataupun kita rasa seakan-akan kita nak solat Jumaat, tetapi kerana ada wabak-wabak tertentu yang membuatkan kita tidak dibenarkan untuk solat Jumaat. Jadi ini yang dimaksudkan oleh faman yatturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alai. Jadi justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila keadaan kita dalam keadaan Covid dan keadaan penularan wabak ini, dengan kita menjaga diri kita, dengan kita menjaga hygiene kita, jaga kita punya pergaulan, bawa sejadah kita, bersihkan diri kita, kita jangan pegang tempat kemudian kita makan tanpa cuci tangan dan sebagainya. Kita meningkatkan lagi personal hygiene kita, kita meningkatkan lagi kita punya rasa tanggungjawab sosial dan sebagainya. Kita rasa dalam hati kita, janganlah disebabkan aku, orang lain pun terjadi masalah juga. Dengan adanya perasaan tanggungjawab ini, kita bukannya kerana kita tak nak solat Jumaat, tetapi kerana adanya wabak yang terjadi dan sebagainya menyebabkan kita tak dapat solat Jumaat. Ini bukannya dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW, iaitu barang siapa meninggalkan solat Jumaat kerana dia meremehkan solat Jumaat, dia bukan nak meremehkan solat Jumaat, tetapi kerana ada fakta-fakta tertentu yang menyebabkan dia tak mampu untuk melaksanakan solat Jumaat tersebut. Jadi justru ini, dengan adanya aspek-aspek tertentu, dengan adanya aspek kesihatan, dengan adanya aspek social responsibility, dengan ada aspek-aspek yang berbeza, dengan itu kita dapat nampak bila kita tak solat Jumaat, hukum solat Jumaat pada ketika itu gugur, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Dia gugur. Kerana pada ketika, kalau kita tengok dari sudut sejarah pun, ada pernah pada kurun yang ke-8 masjid ditutup. Semua masjid dekat Andalus tu ditutup, kurun ke-8 Hijrah lah. Jadi justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, perkara ini
walaupun dia baru untuk kita, sebenarnya telah dibincangkan oleh ulama-ulama kita. Ini yang dimaksudkan oleh ijtihad intiqai. Kita keluarkan pandangan-pandangan ulama kita yang telah bincangkan tentang permasalahan ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pada isu yang kedua pula kalau isu yang kedua ni kita nak bincangkan, insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu hadapan, bahagian yang kedua daripada bahagian tentang isu fikih semasa tentang solat Jumaat, insya-Allah berdasarkan kepada keadaan yang berlaku, iaitu penularan wabak Covid. Kita doa moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, selamatkan keluarga kita, jadikan kita bersama orang-orang yang soleh, dan moga-mogalah dengan adanya ujian-ujian ini kita bertambah lebih baik. Kerana kalau kita tengok ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, diamond ataupun permata tu, dia tidak akan jadi permata yang begitu berharga, melainkan kalau dia telah melalui ujian-ujian yang luar biasa. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Maknanya Allah Taala memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman. Bahkan di dalam surah Mulk sendiri yang mungkin selalu kita baca waktu malam, yang mana Rasul bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hiyal mani'a al-munjiyah, iaitu surah Al-Mulk ni dapat menjauhkan kita daripada atau dapat selamatkan kita daripada azab kubur. Okay. Surah Al-Mulk sendiri Allah Taala berfirman apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala jadikan ujian, kematian, kehidupan ni untuk apa? Untuk test, untuk jadikan sebagai satu saringan ataupun tapisan siapakah orang yang paling baik amalan dia. Justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, moga-moga dengan adanya wabak ini, dengan adanya ujian ini, kita terus tambahkan istighfar kita, tambahkan muhasabah diri kita, pada waktu yang sama mempertingkatkan lagi diri kita dengan kebersihan, dengan amalan-amalan, norma-norma yang baru. Moga dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita melalui setiap ujian ini orang yang lebih baik, orang yang lebih baik dan orang yang lebih baik, sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa alam bis-shawab. Tuan-tuan, kalau ada kesilapan daripada apa perkongsian saya ini, bolehlah email kepada saya, message saya melalui Syafi'i syafii@alamin.mos.org.sg. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kekurangan itu datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam wa alam bis-shawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.